Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dah lama tak dengar suara cikgu. Okey, hari ni kita tengok tajuk seterusnya iaitu 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah seperti biasa. Tulis tarikh hari ni iaitu 22 bulan 2 2021. Okey, tajuk seterusnya ialah 1.2 iaitu mikroorganisma berfaedah. Okey, mikroorganisma ada yang baik, ada yang boleh menyebabkan penyakit, tapi fokus saya ini ialah memberikan faedah kepada kehidupan seharian. Ada 3 bidang yang mampu mikroorganisma membantu dalam kehidupan seharian. Bidang pertama iaitu bidang pertanian, bidang kedua yang itu perubatan, dan yang ketiga ialah perindustrian. Okey, dalam bidang pertanian dia berguna dalam bahagian pencinaan haiwan. Contoh bakteria dia ialah Bifidobacteria species. SP ni adalah ringkasan untuk spesies Bifidobacteria species. Okey, seterusnya bakteria penelitian juga digunakan dalam bidang pertanian iaitu Nitrobacter species dan Nitrosomonas species. Okey, seterusnya dalam bidang perubatan, vaksin dihasilkan menggunakan rotavirus, salmonella species dan poliovirus. So, kena ingat vaksin ni adalah untuk mencegah penyakit. Okey, sangat familiar sekarang isu dunia, vaksin dihasilkan untuk mencegah penyakit. Okey, perubatan juga adalah dalam bakteria juga ataupun penisilin ini adalah kulat di mana menggunakan Penicillium chrysogenum iaitu untuk menghasilkan penicillin, iaitu sejenis antibiotik. Penicillin untuk apa pula? Untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Okey, so penicillin ni dihasilkan untuk membantu merawat penyakit bakteria seperti kurak, okey, panau. Okey, seterusnya hormon juga digunakan untuk penghasilan insulin. Apabila sebut saja insulin, kita akan terus teringat kepada penyakit kecil manis ataupun diabetes meletus. Okey, insulin ini membantu menurunkan aras gula dalam darah. Apa bakteria yang digunakan? Iaitu DNA recombinant E. coli. Okey, seterusnya dalam bidang perindustrian, hari-hari kita biasa dengar iaitu minuman Lactobacillus bulgaricus. Apabila ingat Lactobacillus, kita akan ingat Yakult, di mana bakteria yang baik adalah untuk pencinaan pemakanan kita dalam badan. Okey, Lactobacillus main peranan. Okey, seterusnya perindustrian juga dalam penghasilan barangan kulit, sama juga Lactobacillus subtilis, sangat famous Lactobacillus ni, dan juga Bifidobacteria selain digunakan dalam pencernaan haiwan. Dan yang terakhir, ini famous, yeast. Kita biasa guna dalam pemakanan kita. Yeast adalah kumpulan mikroorganisma daripada fungi. Okey, adakah perlu kena hafal? Okey, ada certain beberapa bakteria yang perlu kita hafal, yang di mana bakteria tersebut adalah sambungan bagi subtopik seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, apa itu bioteknologi hijau? Bioteknologi hijau ni adalah untuk membantu alam sekitar, okey, tanpa ada pencemaran. Okey, penggunaan mikroorganisma juga adalah untuk merawat sisa kumbahan dan untuk menghasilkan ekoenzim melalui proses penapaian sisa pertanian. Apa itu proses merawat sisa kumbahan? Okey, pernah tengok air tangki di sebuah kawasan yang sisa kumbahan bermaksud air yang bercampur dengan benda-benda yang berbau, okey, yang dikatakan boleh cakap sisa dari rumah. Okey, so
benda itu mesti dirawat dulu supaya kita dapat air yang bersih. Okey, ataupun sebelum kita salirkan kepada kawasan pengairan. Okey. Seterusnya kita lihat larutan pembersih ekoenzim, di mana ekoenzim ini dihasilkan daripada sisa pertanian seperti sisa tumbuhan dan juga sayur-sayuran dan diolah melalui proses penampaian. Okey. Kita lihat perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan larutan pencuci kimia. Okey. Perbezaan yang pertama, kita lihat proses penghasilan. Bagaimana larutan pembersih ekoenzim dihasilkan? Melalui proses penampaian sisa-sisa pertanian, sama ada daripada buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Tetapi untuk bahan pencuci kimia menggunakan bahan kimia. Okey, seterusnya bagaimana tindakan terhadap lemak dan gris? Adakah dia membantu atau tidak membantu? Kalau penggunaan ekoenzim membantu menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang lebih kecil. Okey, tetapi bahan pencuci kimia yang dalamnya ialah surfactant, okey, membantu juga mengemulsi lemak dan gris, tetapi dia telah menghasilkan buih. Buih inilah yang akan mencemarkan alam. Okey, mencemarkan alam sekitar. Okey, kita tak nak buih yang banyak. Okey. Seterusnya, adakah dia mudah digunakan? Okey, kalau menggunakan larutan pembersih ekoenzim, kita tak perlu lagi sental dengan lebih kuat kerana lemak dan gris mudah ditanggalkan berbanding kita menggunakan pencuci kimia di mana kita perlu sentalnya lebih kuat. Okey, seterusnya, adakah saliran akan tersumbat? Kalau menggunakan pembersih ekoenzim, molekul kecil dihasilkan tidak mampu menyumbatkan saliran, sekaligus akan mesra alam sekitar, tidak mencemarkan alam sekitar. Tetapi apabila kita menggunakan bahan pencuci kimia, buih yang dihasilkan boleh menyumbatkan saliran dan sekaligus akan mencemarkan alam sekitar. Okey. Selain itu, larutan pembersih ekoenzim yang dihasilkan menggunakan kos yang sangat rendah, hanya melibatkan sisa pertanian. Okey. Contohnya kulit pisang kita tak nak guna. Okey, ataupun nanas, hasil-hasil nanas. Okey. Kita boleh gunakan dalam proses penyampaian berbanding penggunaan bahan kimia di mana melibatkan kos yang sangat tinggi. Sekaligus kalau penghasilan sisa dia amatlah kurang, okey, berbanding dengan pencuci kimia di mana menghasilkan sisa yang sangat banyak ditambahkan penghasilan buih yang sangat banyak. Jadi dia boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana serum bakteria Lactobacillus mampu digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar. Okey, apa yang dikatakan merawat air sisa telah dimaklumkan sebentar tadi, iaitu kita nak dapatkan air bersih. Jadi kita perlu rawat air dahulu supaya kita dapat air bersih dan tidak tercemar. Okey, bagaimana kegunaan serum bakteria ini? Dia boleh menyingkirkan bau busuk. Okey, kalau kadang-kadang kita minum air kadang-kadang berbau, jadi bermaksud air itu masih lagi tercemar. Okey. Seterusnya membantu pencernaan haiwan ternakan. Seterusnya membantu membuat kompos, baja kompos, okey. Dan sekaligus membantu memajukan industri perikanan. Apabila kita alirkan air yang tercemar, maka kita telah mengganggu ekosistem akuatik, boleh mencemarkan alam sungai. Jadi boleh mematikan hidupan. Jadi kalau kita guna serum bakteria mampu memajukan industri perikanan selain kita berdapat menghasilkan enzim, dan sekaligus matlamat utama serum bakteria ialah untuk merawat sisa kumbahan. Jadi untuk hari ini 1.2 mikroorganisma berfaedah digunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi anak-anak murid boleh teruskan menjawab latihan prestasi di muka surat 32. Okey, sekian. Terima kasih.